Hai belajar SRT, apa khabar? Semoga anda sehat dan sejahtera. Hari ini kita sambung bahagian ketiga, part 3, pengurusan dan penyediaan makanan. Kita akan fokus kepada tajuk dessert, roti dan makanan peris serta pastry. Gina ikut kita juga. Jom kita mula sekarang. Okey, Ibu. Tajuk dessert dahulu. Jom kita tengok apa maksud dessert. Dessert ialah hidangan manis yang dihidangkan ketika akhir hidangan utama, seperti makan tengah hari atau selepas makan malam, untuk melengkapkan atau menyeimbangkan lagi hidangan sajian tersebut. Alright, so ingat dia ialah dipanggil juga sebagai pencuci mulut sebab dia hidangan manis dan disaji akhir sekali sesuatu sajian. Okey, so fungsi dia dibagi kepada 4 lah. Kamu boleh hafal. Yang pertama ialah untuk menyeimbangkan rantaian hidangan. Okey, you tahu tak apa rantaian hidangan? Okey, semasa ada majlis, yes, kita akan hidangkan pembuka serela dahulu, kemudian diikuti dengan hidangan utama dan last sekali ialah hidangan dessert inilah. So, bila ada dessert, dia menyeimbangkan rantaian hidangan sajian tersebut. Kemudian fungsi kedua ialah memberi kepelbagaian warna dalam sajian. Terutamanya dessert ni memang cantik berseri kalau dia menarik berwarna-warni kadang-kadang. So, memberi warna ialah fungsi keduanya. Fungsi ketiga ialah membebagaikan berisa atau perasa membebagaikan perisa dan rasa makanan. Okey, of course dia ialah memberi rasa manis. Okey, kalau hidangan utama tu pedas, bila sajikan dengan dessert yang manis ni, memang puaslah mulut kamu kan? Okey, so itu memang best lah makan dessert. Kemudian fungsi keempat ialah untuk menjadi sajian terakhir dihidangkan selepas hidangan utama. So di sini saya harap you boleh hafal at least 3 Kita ulang, menyeimbangkan rantaian, memberi warna, memberi rasa. Alright? Jom kita lihat klasifikasi dessert pula. Dibagi kepada 2 jenis. Satu ialah dessert sajian timur, dan dessert sajian timur biasa guna bahan tempatan lah. Okey, orang Asia ni guna bahan tempatan dan hasilkan pelbagai jenis kuih-muih tempatan sebagai dessert atau pencuci mulut. So kita tengok dessert sajian timur dibagi kepada 2 jenis. Satu ialah dessert panas. Okey, you kena buat catatan ni sambil ulang kaji, sambil dengar. Kamu boleh tulis. Bila you tulis, lagi ingat. So, dessert panas dibagi kepada 3. Okey, yang pertama ialah dessert yang bergoreng. Kedua, dessert dikukus. Okey, ketiga ialah bowl dessert, iaitu dessert yang direbus. Boleh hafal? Yes, 3 kaedah ini boleh hasil dessert panas. So, kita lihat contoh bagi dessert bergoreng. Boleh sebutkan kuih-muih yang digoreng dengan minyak penuh? Ini jawapannya. At least tulis 3 lah Okey, yang pertama ialah kuih keria, pisang goreng, keledek goreng. Of course ada? Yes, cendawan goreng lagi? Cempedak goreng. Ya, kalau guna kaedah ini, dia boleh dapat sekaligus dengan banyak dan cepatlah. Okey, sebab dia goreng dengan minyak penuh dalam kuantiti yang banyak. So, dessert bergoreng paling senang disediakan. Kemudian ada juga dessert kukus, iaitu dikukus, contohnya seri muka. Okey, ambil masa sedikit lah kalau banding dengan yang goreng kan. Okey, kemudian kuih lapis, selapis kukus, letak lagi adunan. Okey, untuk lapisan kedua. Ini ambil masa tapi cantik dia punya hasil dan sesuai, tidak berminyak sangat. Okey, kemudian kuih apam pun salah satu contohnya. Okey, kemudian ketiga ialah bowl dessert, iaitu guna kaedah rebus. So contohnya onde-onde, buah Melaka yang warna hijau diselaputi dengan kelapa parut tu. Okey, yang inti dia gula Melaka tu kan sedap. Dia rebus dulu sehingga onde-onde berbola tersebut terapung di atas air. Baru dia keluarkan dan salutkan dengan kelapa parut. Saya tahu you sudah pernah makan dan sekarang air liur keluar tak? Okey, good. Kita tengok. Selain onde-onde, contoh anda boleh tulis ini, iaitu sagu gula Melaka. Inilah. Okey, dia guna gula Melaka dengan dia punya santan campur dengan biji sagu.
Okey, ada orang guna susu cair juga. Okey, so terpulang caranya. So ini kita namakan dia boiled dessert sebab dia guna kuantiti cecair yang lebih tinggi. Okey, dan bentuk dia dihidang dalam mangkok. Okey, kita tengok dessert sejuk pula. Okey, dessert sajian timur boleh juga dalam bentuk dessert sejuk, di mana boleh sajikan buah-buahan je. Tapi kalau nak untuk majlis yang istimewa, pastikan kamu gubahlah buah-buahan tersebut nampak lebih menarik perhatian para tetamu, betul? So contohnya yang boleh dikubah ialah tempikai, nanas, okey, buah-buahan lain. Kemudian selain buah-buahan, boleh juga buat dessert sejuk iaitu jelly. Okey, so larutkan gelatin berperisa di dalam air. Kemudian kamu tuang dalam acuan yang pelbagai bentuk. Okey, kemudian masa dia dah sejuk, boleh keluarkan, hidangkan dalam bekas yang cantik. Okey, kemudian tuanglah sedikit susu atau letak buah-buahan ke atasnya supaya you punya dessert sejuk jelly tersebut sangat menarik perhatian orang. Okey, so ini ialah dessert sajian timur. Kita lihat bahan asas. Okey, kalau ditanya apa bahan asas yang digunakan untuk menyediakan dessert sajian timur, ini jawapannya. So, kelapa ialah bahan utama. So, biasa buat dessert boleh guna santan, kelapa parut. Kemudian ubi-ubian pun banyak yang digunakan. Okey, biji sagu. Dan biji sagu ni kalau ditambah dalam cecair sebenarnya berperanan sebagai ejen pemekat jugalah. So, sup tersebut akan lebih likat sedikit. Kemudian tepung gandum, tepung beras. Dia memang bahan utama untuk kuih muih terutamanya, dan dia sebenarnya berperanan sebagai penyadu. Sekiranya nak goreng pisang goreng ke, keledek goreng ke, kita guna tepung. Supaya sadukan dulu batter tersebut baru digorengkan pisang tersebutlah, dia boleh melindungi pisang dan lapisan tersebut penyadu tu ranggup apabila dimakan. Kalau tepung campur dengan cecair yang banyak, itu sebenarnya adunan batter yang lebih batter cair itu sesuai untuk buat dessert kukus lah. Contohnya kuih lapis, dia sebenarnya adunan dia ialah batter cair sedikit, kuantiti air lebih banyak berbanding dengan batter pekat yang digunakan untuk menyadukan makanan. Next kita tengok ada juga bahan asas iaitu tepung bulut. Yang ada orang dia buat kuih muih dengan tepung pulut. Kemudian ada juga susu gula melaka. Gula melaka biasa digunakan sebagai pewarna dan juga boleh dijadikan inti. Kemudian telur dan buah-buahan juga bahan asas untuk menyediakan dessert sajian timur. So kita tengok dessert sajian barat pula. Orang barat pun pandai buat dessert dan mereka suka guna bekas atau acuan yang cantik, menarik perhatian tetamu. So kita lihat sama juga dibagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama dessert panas. Dessert panas ini biasa mereka guna ketuhat elektrik atau mesin yang khas, seperti puff, chicken curry puff, ada juga pie ayam, dan satu lagi crab. Crab ni ada jual di shopping mall, di mana dia panaskan kemudian letak banyak sausage ke, ataupun ada orang buat crab yang ada sos coklat pun boleh. Tapi disajikan dalam bentuk panas lah. You dalam video dengar tak suara kucing? Minta maaf ada kucing yang sedang mengiau-ngiau kat situ. Kita tengok yang dessert seterusnya, iaitu dessert sejuk bagi sajian barat. Banyak, dibagi kepada 3 jenis. Satu ialah dessert asas krim. Orang barat suka guna krim, di mana iaitu bahan asasnya susu. So kalau dessert yang ada krim, pastikan lepas dah siap mesti simpan dalam chiller lah. Ruang pendingin peti ais supaya tidak rosak. Contohnya iaitu tart buah-buahan, pavlova dan juga cream puff. Dengan nama saja sudah air keluar. Memang sedap. Dan dia sejuk kan. Memang menjadi peminat lah, kanak-kanak suka makan. Dessert custard pula. Dia guna cara steam packing.
Steam packing maksudnya kalau you nak bakar bahan tersebut, isi dalam acuan, kemudian atau pekas kemudian letak di tulang ketuha tersebut dan diletakkan sedikit cecair. Okey, supaya nanti hasil bakar tersebut dia tidak terlalu garing. Okey, itu ialah steam baking. Ada juga dessert custard ni, dia rena dulu. Okey, custard tersebut kemudian atau dia kukus. Okey, kemudian dah hasilkan dessert tersebut mesti sejukkan sebelum disajikan. Contohnya custard tart. Okey, ada juga cream brulee ni. Okey, so ini memang sedap lah. Mesti disajikan semasa sejuk. Kemudian kita tengok satu lagi dessert sejuk, iaitu puding. Berbagai jenis puding orang barat hasilkan. Okey, coklat puding pun ada. Okey, kemudian dia guna kaedah rebus, kukus, panggang dahulu, kemudian masuk dalam peti ais. Bila nak tetamu datang baru sajikanlah sebagai sajian terakhir. Okey, so ini contohnya peanut butter pudding, coklat pudding. Okey, so kita tengok langkah keselamatan. Apabila you buat dessert, pastikan you berhati-hati keluarkan bahan daripada ketuha. So anda boleh guna kain pemegang beliuk ataupun sarung tangan yang kering untuk mengangkat peralatan memasak yang panas. Okey, kalau you guna kain yang sejuk, sebenarnya air tu pengalir haba kan, atau sarung tangan yang you guna tu basah kan. So bila kamu sentuh peralatan atau tulang ketuha yang panas tu, air tu dia akan mengalirkan haba dari sarung kepada tangan kamu. So ingat, pastikan ikut langkah keselamatan ini. Okay, kemudian kita tengok bahan asas untuk sajian barat. Okay, so bahan asas untuk sajian barat ialah tepung gandum, susu, krim keju, iaitu cream cheese okay, sebagai sapuan, pencicir ataupun krim frosting. Okay, kemudian orang barat suka guna krim segar supaya memberi rasa lemak. Kemudian guna gula, melaka, telur. Okay, dan telur tu boleh jadikan bahan glis lah. Dan sekarang orang timur pun banyak guna telur sebagai bahan glis supaya cream puff tersebut nampak lebih cantik. Okay, kemudian ada gelatin. Okay, pun salah satu bahan asas supaya jadikan jelly tersebut ataupun dia coklat ganache itu lebih tekstur kenyal sedikit, keras sedikit lah. Okay, so kita dah habis belajar tentang dessert. Jom kita lihat roti pula. Okay, roti dan masakan per is ialah adunan daripada tepung gandum, is, garam dan air serta bahan tambahan lain seperti gula, lemak dan cecair seperti susu dan telur. Maksudnya nak buat roti kena guna tepung gandum, is, garam dan air, itu sekurang-kurangnya lah. Kalau nak roti manis tambah dengan gula. Kalau nak roti berminyak sikit tambah dengan lemak. Boleh faham? Okey, sama juga kalau nak sediakan makanan is pun mesti guna tepung gandum dan is lah sebagai bahan utamanya. So, roti dan is akan melalui proses fermentasi, iaitu proses penapaian lah. Okey, bagi memastikan dough atau batter yang dihasilkan kembang dan ringan sebelum melalui proses masakan. Maksudnya, adunan yang you dah buat dough roti tersebut kena biar dia kembang at least 2 kali. Okey, baru cantik dan baru dihantar masuk ke ketuha untuk proses bakar sehingga jadilah hasil kamu. So, roti sebenarnya tak susah nak buat, cuma masa dia lama sebab tunggu dia kembang. Okey, so klasifikasi roti sebenarnya dibagi kepada kita lihat jenis pertama ialah roti manis. Pernah tak makan yang ini? Ada di pasaran kan? Rasa dia memang manis dan tekstur dia lembut. Okey, boleh dengan isian iaitu inti ataupun tanpa isian. Okey, maksudnya makan roti manis saja. Okey, of course dia punya kadar gula dan lemak mesti tinggi sedikit, iaitu melebihi 10% daripada keseluruhan bahan utama. Boleh? Itu roti manis. Kemudian kedua ialah roti putih. Kalau roti putih ni warna putih dengan kandungan gula dan lemak di bawah 10% dan bertekstur empuk. So, dan roti ini kalau nak makan, kamu boleh sapu dengan apalah, cream jam ke,
Okey, cream boleh, cheese ke pun boleh. So roti putih sesuai dijadikan sandwich juga. Okey, jenis ketiga ialah roti continental. Okey, roti continental ni banyak orang panggil dia roti country jugalah. Okey, dia punya tekstur lebih keras dan garing. Dibuat dengan tepung, is, garam dan air saja. Boleh juga diubah sesuai dengan tambah sedikit gula supaya tak tawar sangat. Okey, tapi banyak yang orang Perancis juga makan ini bersama dengan mushroom soup ataupun dia jadikan dia garlic bread Okey, di mana sapu dengan mentega dengan garlic lepas tu bakar. So, lagi sedap kalau cecah dengan sup mushroom. Okey, boleh. So, ini kategori ketiga. Kategori keempat ialah rye bread. Okey, rye bread ni berwarna hitam. Okey, sebab dia guna tepung rye dan proses fermentasi iaitu penyampaian lebih panjang. Okey, kembang tu lebih panjang 12 hingga 24 jam sehari atau separuh hari dan ditambah dengan cuka tekstur dia keras. Okey, so satu lagi ialah whole wheat bread. Yang ni biji-bijian ini perhasiat. Okey, dibuat dengan tepung kandung lengkap dengan campuran biji-bijian lain seperti oat, barley, biji bunga, matahari. So, ini terpulang kepada anda lah. Kalau you rela makan yang biji-bijian ini, dapat banyak khasiat terutamanya fiber, selulosa yang boleh melawaskan sistem pencernaan kita. Kemudian masakan peris. Kamu lihat contoh dalam gambar. Ini contoh masakan peris iaitu waffle, pancake dan juga kuih apam kukus lah. Di mana dihasilkan melalui dough atau batter yang ditambah dengan bahan campuran lain seperti buah-buahan campuran, perisa buah-buahan, coklat dan pewarna masakan. So, dalam tu ada yeast Okey, supaya dia kembang. So, batter tersebut bila dah campur keseluruhan bahan, batter tu at least boleh rehatkan dia 30 minit ke atas. Okey, biar dia betul-betul dah kembang, dah sedutkan banyak air, tepung kandung tu sudah menyerap banyak air, baru kamu boleh mula bakarkannya. So, ingat, batter tersebut kena rehatkan at least 30 minit ke atas. Okey, bahan asas untuk menyediakan roti iaitu tepung kandung, dan tepung kandung ni sebenarnya ada 3 kategori iaitu berprotein tinggi, berprotein sederhana dan berprotein rendah. So, untuk buat roti biasa kamu pilih yang berprotein tinggi tu Kalau nak buat kek, pilih yang rendah. Okey. So, yang sederhana tu all purpose lah. Okey, tepung kandung all purpose sebab kualiti dia sederhana. Okey, kemudian bahan kedua ialah yeast lah nak buat roti. Kemudian mesti ada cecair sama ada dalam bentuk air, susu atau telur. Kemudian tambah dengan perasa iaitu gula, garam. Okey, kemudian juga tambah dengan lemak sama ada mentega iaitu dapat daripada haiwan ataupun shortening iaitu lemak daripada sayur-sayuran. So, tujuan tambah lemak ialah memerangkap udara agar dough tu betul-betul berkembang. Okey, so sudah faham kategori masakan peris dan juga roti. Jom kita ulang sekejap. Klasifikasi roti ialah roti manis, roti putih, roti continental, rye bread, whole wheat bread dan masakan peris. Boleh? Kalau disuruh bezakan, pastikan kamu boleh bezakan dari segi dia punya tekstur, kandungan lemak. Baik belajar, kamu sudah belajar klasifikasi roti kan? Jom kita kenali kaedah untuk simpan roti. Kaedah pertama ialah kekalkannya dalam pembungkus roti lah. Okey, so pastikan letak dalam plastik asalnya atau guna plastik baru dan ikat dengan ketat atau terus tagkan dia punya tag yang disediakan tu. Boleh? Make sure tak ada udara masuk kena pada roti, kalau tak dia jadi keras. So, dia boleh kekal lembut dan segar kalau stay dalam plastik. Kemudian cara kedua ialah masuk dalam bekas ketap udara. Okey, supaya tidak menyerap bau, terutamanya you nak masukkan roti dalam peti ais kan? Make sure simpan dulu dalam bekas ketap udara. Okey, so ketiga ialah membekukan roti. Okey, iaitu masuk dalam peti ais, terutamanya kalau inti dia ataupun dia punya topping ialah contohnya sausage ke. Okey, make sure kamu bekukan dia lah kalau tak habis makan. Okey, supaya elak berkulat
dan kekalkan kesegarannya. Okey, so anda boleh letak di ruang pendingin peti ais atau peti sejuk, dia boleh tahan 1 hingga 3 hari. Kalau kamu letak di sejuk beku, boleh bertahan 3 hingga 4 bulan. Boleh? So, 3 kaedah simpan roti, harap you faham. Okey, kemudian kita tengok 7 langkah asas penyediaan roti. Okey, nak sediakan roti sebenarnya senang, cuma nak tunggu dia kembang tu memang ambil masa lama. So, mungkin tak sesuai jalankan amali di sekolah sebab dia ambil masa lama untuk kembang. Okey, so ingat dulu 7 langkah ini. First step ialah melarutkan is. Dia masukkan is dalam dia punya cecair. Okey, kemudian tunggu dia kembang berbuih itu dah okey. Kemudian mengadun dough. Okey, semua bahan kering, bahan basah tu campur aduk. Okey, langkah ketiga, menguli kali pertama. Ulikan dough tersebut kali pertama. Kemudian langkah keempat ialah mengembangkan dough. Pastikan kamu tutup dengan kain maslin lah. Okey, biar dia kembang kali pertama. Okey, lebih kurang 1 jam ataupun 2 jam macam tu dah boleh bagi tengok. Dia dah kembang 2 kali ganda macam tu. Anda boleh guna langkah kelima, iaitu mula membentukkannya. Bahagikan dough kepada beberapa bahagian. Kalau you nak jadikan dia bulat, ulikan bulat lah. Kalau you nak jadikan dia bentuk, contohnya bentuk bear ke, boleh bentukkan siap-siap. Kemudian tutup juga sekali lagi dengan kain maslin. Ingat, langkah ke-6 ialah mengembangkan dough kali kedua. Tutup sekali lagi biar dia kembang kali kedua. Kemudian lebih kurang 30 minit ke atas, kamu dah boleh tengokkan dia sudah kembang kali kedua. Baru masuk dalam ketuhar untuk bakarkannya. Boleh faham 7 langkah? Okey. So untuk roti kita dah siap belajar. Kita tengok last kali, iaitu pastry. Pastry sebenarnya ialah kuih orang barat lah. Okey, dan dia guna banyak kandungan lemak untuk buat pastry. So, kalau beza pastry dengan roti memang dari segi kandungan lemak. Okey. So, pastry merupakan campuran dough yang dibuat daripada tepung, lemak dan cecair. Okey, sukatan dan juga kaedah mencampurkan lemak ke dalam tepung menentukan jenis pastry-nya. Faham? So, nak tentukan jenis pastry, okey, kita lihat sukatan dan juga kaedah dia campur lemak tu lah kepada tepung. Alright, so klasifikasi pastry dibagi kepada 5. Kita tengok yang pertama, iaitu pastry rapuh. Contohnya iaitu tart telur ni kan, tart buah-buahan ni pernah makan kan? Dia sebenarnya guna kaedah gaul dan ramas tepung dengan lemak. Maksudnya mendeka yang dicairkan tu, dia gaul ramas dengan jari, hujung jari Okey, masukkan lemak dalam tepung tu, kemudian guna jari anda gaul dan ramas sehingga dia menjadi sebuk roti, bentuk sebuk roti macam tu. Okey, maksudnya yang tepung betul-betul dah kahwin dengan mentega. Okey, bila dah jadi sebuk roti bentuk dia macam tu, baru tambah dengan air sejuk dan ulikan jadi dough lah. Okey, bila dah sejuk kan, okey, lebih kurang 15 minit macam tu, keluar balik dari peti ais, masuk dalam acuan. Okey, next time kita boleh cuba buat pastry rapuh Okey, kalau kamu nak manis sikit, boleh guna gula, custard, tambah di adunan tersebut lah, boleh. Kemudian kalau ditanya contoh pastry rapuh, anda boleh tulis berbagai jenis tart lah, cheese tart, tart buah-buahan, tart nanas. Okey, semua itu ialah contoh pastry. Ada juga orang buat sardin gulung pun guna pastry rapuh. Okey, di mana pastry ini kalau terjatuh di atas lantai memang rapuh. Okey, so ada orang buat juga kiss. Okey, kiss ni bentuk tart jugalah. Okey, dia guna pastry rapuh. Okey, sediakan kiss ini. So, kalau you nak tengok gambar dia, boleh search internet kiss ni macam mana rupa bentuknya. Okey, next. Jenis kedua klasifikasi pastry ialah pastry lapis. Okey, yang kaedah ini ialah guna dough tepung. Okey, campur dengan lemak dan dicanai. Kemudian ulang proses mencanai itu dengan lipat berlapis-lapis. Supaya lemak tersebut betul-betul dah campur aduk dengan tepung. Guna kaedah lipat. Okey, semakin banyak lipatan, dia punya hasil lebih ringan dan berlapis-lapis lah. So, contohnya ialah curry puff.
Okey, ataupun pie ayam di mana dia inti dia ialah ayam lah. Okey, sedap kalau nak makan ni pelapis-lapis, crispy, renggup. Okey, next. Kita tengok yang ketiga ialah pastry choux. Okey, macam mana sebut? Sekali lagi, pastry choux. Okey, di mana pastry ini dia guna susu ataupun air cecair, tambah dengan mentega dipanaskan dulu. Okey, sehingga mentega tu larut dalam cecair tersebut, kemudian tambah dengan tepung dan juga telur dengan cepat. Okey, hasilkan dough dan dough itu pipekan. Okey, kamu masuk dalam plastik tersebut, pipekan dalam tulang ketuha, baru bakarkannya. Okey, pastry choux ni bila dibakar okey, dah siap 15 minit ke 20 minit gitu, keluar balik akan dapati pastry tersebut berongga. Dan ringan. Yang berongga tu sesuai isilah cream cheese ke, okey, ataupun cream durian ke. So ini ialah cream puff. Sesuai guna pastry choux ni untuk hasilkan cream puff dan chocolate eclair. Okey, eclair itu ialah bahasa Perancis juga. Okey, dan maksud dia sama dengan puff lah. Okey, so sesuai guna pastry choux. Okey, kita lihat kategori keempat, yang klasifikasi pastry yang keempat, iaitu pastry filo. Okey, sebutannya filo. Okey, dia ialah satu pastry yang lapisan nipis seperti kertas. Okey, guna adunan tepung, cecair dan lemak. Cuma pastry ni sangat nipis. Contohnya sekarang kita guna kulit popia pun macam ni lah. Okey, cuma pastry filo ini mungkin dia lebih nipis sikit. Dan contoh kalau nak tulis, boleh tulis baklava. Boleh? Kemudian last sekali ialah pastry Danish. Okey, dia punya rupa bentuk lebih kurang sama dengan roti, cuma kandungan lemak dia lebih tinggi. Okey, dan dia sebenarnya rupa dan kaedahnya hampir sama. Sorry, saya salah typing. Hampir, bukan hamper. Hampir sama dengan pastry lapis, cuma dia guna is. Okey, maksudnya kaedah dia lebih kurang sama dengan pastry lapis, berlipat-lipat macam tu, cuma dia punya dough mengandungi is. Boleh? Okay, so kalau disuruh ditulis contoh, kamu tulis Cherry Almond Danish. Okay, boleh? Okay, so untuk pastry kita lihat bahan asasnya. Of course masih guna tepung gandum. Okay, yang berfungsi sebagai penyerap cecair dan juga membentuk jaringan gluten. Serta gandum ni kan sumber karbohidrat yang utama. Kemudian, bahan kedua ialah mesti ada cecair, sama ada air atau susu lah. Okey, sebagai pelembab dough tersebut dan berperanan untuk aktifkan is. Boleh? Kemudian bahan ketiga ialah telur, sama juga dia bentuk cecair, jadi boleh jadi pelembab dough. Okey, dan meningkatkan rasa, serta telur merupakan sumber protein yang bagus. Boleh? Keempat ialah lemak. Untuk buat pastry mesti ada lemak. Okey, sama ada guna mentega, margarin atau shortening. Mentega daripada haiwan, margarin ni haiwan campur lemak haiwan campur dengan lemak sayur-sayuran, manakala shortening ni sepenuhnya lemak sayur-sayuran. Okey. So, dia merupakan bahan sumber lemak, iaitu salah satu nutrien, dan berfungsi memerangkap udara agar pastry tu ringan dan renggup. Satu lagi ialah bahan last sekali, gula. Okey, bahan utama untuk buat pastry, di mana gula memberi rasa, melembutkan gluten. Okey. So, prinsip nak buat pastry, dessert dan juga roti, make sure kamu ikut prinsip ni. Ketuha perlu dibakar dahulu ikut suhu yang ditetapkan. Maksudnya kita bakar kosong oven tersebut sebelum kita nak masukkan betul-betul roti atau dessert ataupun pastry ni masuk ke dalam ketuha. Itu prinsip pertama. Okey, contohnya 160 darjah Celsius, kamu masuk bakar kosong dulu ketuha tersebut 10 minit. Kemudian baru betul-betul make sure suhu dah capai, baru masuk masakan dough ni pergi ke dalam oven untuk bakarkannya, jadikan roti yang sedap. Okey, so prinsip kedua ialah tepung. Okey, perlu diayak dahulu. Bila kamu ayak tepung, udara boleh masuk dengan cepat tau. Okey, lagi bagus you punya hasil. Okey, dan bila you ayak, tepung tu jadi halus. Okey, tidak berketul-ketul. Okey, next.
Prinsip yang ketiga ialah elak membuka pintu ketuhai dalam proses membakar supaya suhu sentiasa dikekalkan. Tidak tenggelamlah hasil kamu. Sekiranya separuh jalan kamu buka pintu tersebut, suhu tiba-tiba tukar, so dia punya hasil mungkin tak elok sebagaimana yang you impikan tu. Boleh? So ini ialah pastry. So di sini cikgu nak bagi tahu mise en place, iaitu persediaan awal. Kalau ditanya mise en place untuk sediakan dessert, roti atau pastry, boleh je guna mise en place langkah persediaan awal yang sama ini. Ayat pertama, kenal pasti bahan dan resepi yang diperlukan. Ingat, langkah pertama nak sediakan mise en place untuk buat roti, dessert, pastry. Yang pertama ialah kena pasti bahan dan resepi. Sebab otak kita tak ingat banyak resepi kan, kita kena pasti dulu cari siap. Sama ada sediakan handphone ke, tulis dalam kertas dulu. Boleh? Kemudian kita sediakan bahan-bahan utama seperti garisan tu isilah contoh bahan utama yang nak gunakan. Saya buat contoh sekarang kalau kita nak sediakan tak telur kan. So tuliskan tuliskan mise en place untuk menyediakan tak telur. So kamu tuliskan langkah pertama, kena pasti bahan dan resepi tak telur. Kemudian sediakan bahan-bahan utama tak telur seperti tepung gandum, gula custard, telur, tuliskan susu cair macam tu. Boleh? Langkah ketiga, tuliskan timbangkan bahan dengan tepat. Kita kena sukat betul-betul kuantiti supaya betul-betul ikut resepi, hasil baru cantik dan berjaya. Last sekali ialah susunkan semua bahan dalam bekas yang sesuai. Biasa mise en place ni kita sedia awal bahan-bahan mesti dalam bekas yang berlainan lah. Ikut bahannya. So bila dah sampai langkah tersebut, tuangkan bahan tersebut dalam mangkuk adunan lah. Boleh? So 4 langkah ni harap membantu kamu sekiranya ditanya langkah mise en place sediakan dessert, roti dan pastry. Kita tengok last sekali yang merah ini. Ini terpulang kepada resepi kalau ada inti. Tolong ingat ayat ni. Sekiranya resepi kamu perlu inti, anda boleh tulis langkah mise en place iaitu sediakan inti lebih awal. Contohnya kacang merah kan, kita sediakan inti kacang merah lebih awal sehari sebelum kita nak masak. Boleh? So yang warna merah ini terpulang kepada resepi. Next, langkah merancang menu bagi hidangan X. Hidangan X ni mungkin ialah dessert, mungkin roti, mungkin pastry. So, masa exam kalau suruh you tuliskan langkah merancang menu, ingat petua iaitu langkah petuanya ialah petua 4M besar, 4M kecil. Kalau masa exam suruh you tuliskan langkah, kamu tulis siap-siap dulu 4M besar dan langkah kelima tulis 4M kecil. Macam ni. Kemudian baru isikan langkah pertama. M huruf besar yang pertama, kamu isikan lengkapkan iaitu merancang menu hidangan X. Yang hidangan X ni gantikan dengan menu yang you nak masak tu lah. Contohnya sila tuliskan langkah merancang menu tak telur. Atau hidangan dessert. Atau hidangan pastry macam tu. So anda boleh tulis langkah pertama merancang menu hidangan pastry, iaitu tak telur. Macam tu. Lengkapkan ayat pertama lah. Kemudian M huruf besar yang kedua ialah memilih resepi. Yang X tu gantikan dengan yang tadi, iaitu contohnya tak telur tu kan. Memilih resepi pastry iaitu tak telur. Ketiga ialah menyenaraikan alatan dan bahan bagi X tu gantikan dengan apa? Pandai, pastry, rapor iaitu tak telur. Good. Kemudian keempat, membuat pengiraan kos bagi pastry, hidangan pastry iaitu tak telur. Bagus. Kemudian langkah kelima, 4M kecil ni mesti tulis ikut urutan, iaitu menyedia, memasak, menghias dan menghidang. X tu ganti dengan pandai iaitu hidangan pastry. Kamu gantikan dengan X tu hidangan pastry tak telur.
Boleh? So, 5 langkah nak rancang menu, tak kira hidangan ayam ke, ikan kerang-kerangan ke, pastry, roti, dessert, semua guna petua ni, iaitu 4M besar, 4M kecil. Boleh? Okey, so kalau masa exam tanya you aspek menilai sesuatu hasil masakan, pastikan kamu nilai dari segi rupa, warna, tekstur dan rasa. Baik belajar, soalan mungkin tanya juga cara untuk mengirakan kos pengeluaran bagi sesuatu hidangan atau masakan. Contoh di sini, jadual ini menunjukkan kos pengeluaran untuk menyediakan 200 biji kek cawan coklat. So, dia bagi kamu jadual dan suruh kamu hitungkan kos pengeluaran X bagi 200 biji kek. Maksudnya, hitungkan kos pengeluaran X inilah. Okey, so dalam otak kamu mesti tahu bahawa kos pengeluaran juga disebut juga kos sajan, sama juga disebut sebagai kos projek masakan. Kos projek macam itulah. Okey, so sama ada soalan tu tanya hitungkan kos projek. Dia sama erti dengan hitungkan kos sajan. Boleh? Alright, so di sini dalam otak kamu mesti ada formula macam mana kira kos projek atau kos pengeluaran. Ini langkahnya. Kos pengeluaran sama dengan kos bahan tambah dengan kos upah tambah dengan kos sampingan. Okey, tulis formula siap-siap dulu, baru ganti nilai. So, check daripada jadual. Kos bahan kamu tahu ialah RM145. Kos upah RM30. Kos sampingan RM5. Gantikan nilai, baru tekan kalkulator, dapatkan jawapan terakhir iaitu RM180. So, kos projek untuk buat 200 biji kek cawan coklat RM180. So, B, hitungkan kos pengeluaran bagi sebiji kek cawan. Macam mana nak kira? Tadi RM180 tu ialah kos pengeluaran untuk 200 biji. Okey, so boleh tak kamu guna rasional fikirkan kalau nak dapatkan kos sebiji? Pandai guna cara ini. Kos pengeluaran sebiji kek sama dengan kos pengeluaran 200 biji bahagi dengan 200. So, gantikan nilai dan tekan kalkulator, dapat jawapan ini iaitu sebiji kek cawan bernilai 90 sen sebagai kos pengeluarannya. Boleh? Okey, so di sini cikgu bagi sedikit ingatan mesra. Okey, untuk mengira kos upah, ini formulanya iaitu bilangan pekerja atau bilangan orang darab dengan bilangan jam. Ingat unit dia dalam bentuk jam, dalam unit jam bukan minit Kemudian darab dengan kadar upah sejam. Contohnya di sini, satu pekerja sahaja buat 200 biji kek cawan coklat ni dan guna 2 jam dan sejam dia nak cas RM15. So, gantikan nilai lah. Bilangan pekerja seorang 1 darab dengan 2 jam darab dengan RM15. So, tekan kalkulator, dapat RM30 kos upah ni lah. Boleh faham? Kemudian ingatan mesra juga untuk kos sampingan. Kos sampingan sebenarnya ialah kos air, elektrik, gas ataupun bekas untuk membungkus kek cawan tersebut lah. Boleh? So, itu semua ialah kos sampingan iaitu kos overhead. Alright, so harap you boleh faham konsepnya, formula tu hafal dan jawablah masa exam. Alright, Gina, adakah you dapat sesuatu? Gitu. Pandai Gina dan anak-anak SRT sekalian, adakah kamu dapat sesuatu daripada video ini? Okey, tahniah dan syabas. Semoga anda menguasai tajuk SRT ini bukan hanya untuk exam tetapi untuk kehidupan seharian anda. So, teruskan usaha untuk membuat ulang kaji. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.